Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdalillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, segala puji-pujian kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah ya Rahman ya Rahim, Allah ya Fattah, Allah ya Nur ya Hadi ya Haq. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah yang Maha membukakan pintu rizki, membukakan pintu hidayah, membuka pintu rahmatnya, pengampunannya dan sebagainya. Dan Allah ya Nur ya Hadi ya Haq, Allah yang memberi cahaya hidayah kebenaran. Alhamdulillah pada saat ini kita masih lagi digunakan Allah nikmat yang begitu besar, nikmat iman, nikmat petunjuknya, nikmat keyakinan, rasa ingin bergantung kepada Allah, nikmat rasa ingin mengadu kepada Allah, nikmat merasakan bahawasanya Allah itu wujud dan sentiasa memerhati, mendengar dan menjaga kita. Segala-gala nikmat itu adalah satu kurniaan yang Allah beri. Allahu Akbar, subhanallah. Alhamdulillah, seterusnya selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang insan yang biasa seperti kita namun diangkat sebagai Rasulullah, sebagai Rasul Allah, sebagai Nabi kesayangan Allah, Khatimun Nabiyyin, penghulu segala Nabi, penutup segala Nabi, Sayyidul Anbiya, penghulu segala Nabi. Dan kita adalah umat yang terpilih, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, mudah-mudahan kita kuat untuk membuktikan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengikut sunnah-sunnah Nabi, menyambung perjuangan Nabi, mentaati apa yang Nabi suruh kita buat dan meninggalkan apa yang Nabi larang kita buat. Dan itu juga adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita mengambil sedikit masa untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang uzur ke, tak uzur ke, tidak ada masalah dalam bab berselawat, ini termasuk dalam bab zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah seterusnya, marilah sama-sama kita memulakan majlis ilmu kita pada pagi yang barakah ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu Masjid Al-Azhar, Masjid Al-Azhar Kuis, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Subhanallah, sekali lagi saya ulang, pihak penganjur bagi majlis ilmu kita pada pagi ini iaitu Masjid Al-Azhar Kuis, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor yang bertempat di Bangi. Dia ada di Putera, macam tu kan, di Bangi lah, area sana. Subhanallah. Dan pihak masjid juga mengalu-alukan dan membuka peluang. Dan ini sebenarnya bukan dialukan oleh masjid ataupun peluang dibukakan oleh masjid. Hakikatnya ia adalah peluang yang dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua sebagai mengembalikan harta yang Allah pinjamkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kepada sesiapa yang ingin bersama dalam membangunkan rumah Allah ini, membangunkan Masjid Al-Azhar, mungkin bangunannya telah terbina, tetapi membangunkan pengisian-pengisian dan dan perkara-perkara yang lain yang berkaitan dengan menghidupkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, maka marilah sama-sama pada pagi yang barakah ini, pagi yang disebutkan sebagai nuzul Al-Quran, kita mengambil peluang untuk mengembalikan apa yang Allah berikan dalam bentuk rizki keuangan kita, berapapun jumlah, ia begitu tinggi nilainya di sisi Allah, dan kita tahu berlipat ganda pula
apabila kita melakukan sedekah di bulan Ramadan. Subhanallah. Saya percaya bersama dengan live ini ada dikongsikan akaun number Bank Rakyat Masjid Al-Azhar, insya-Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, seterusnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah, muslimin, muslimat, anak-anak sekalian turut hadir pada pagi yang berakah ini bersama-sama dengan saya. Tidak jemu, insya-Allah, tidak jemu kita bertemu. Mudah-mudahan dengan itu kita akan bersatu. Bersatu di mana yang kita dambakan, iaitu bersatu di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Hari ini disebutkan sebagai hari nuzul Quran. Malam tadi malam nuzul Quran. Jadi marilah sama-sama kita cuba memahami apakah yang dimaksudkan tentang nuzul Al-Quran. Walaupun di sana ada perbahasan ulama tentang bilakah waktu sebenar nuzul Al-Quran. Di sana ada dua lah tarikh yang masyhur. Yang pertama hari ini iaitu 17 Ramadan. Namun ada tarikh yang kedua yang juga dikatakan itu tarikh yang lebih tepat dan sebagainya, iaitu 24 Ramadan. Walau bagaimanapun kita tidaklah ingin membincangkan tentang kedudukan tarikh yang sebenar nuzul Al-Quran, tetapi hari ini sebagaimana yang kita masyhur di Malaysia pegang iaitu 17 Ramadan, maka adalah hari untuk kita memperingati sejarah penurunan Al-Quran, kita menghayati bagaimana permulaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dan sebagainya, insya-Allah. Dan sebagaimana yang saya tulis di Facebook juga di Instagram, kita ambil peluang perbincangan kita pada pagi ini untuk kita mentadabbur surah Al-Fatihah. Allahu Akbar. Dan saya sedang memegang tafsir Al-Quran oleh Tuan Guru Ni Abdul Aziz Ni Ahmad, iaitu surah Al-Fatihah. Subhanallah. Kalau siapa yang mengikuti perkembangan kumpulan yang menafsirkan ni, memang bukan Tok Guru yang menuliskannya sendiri, tapi mereka mengumpulkan daripada ceramah-ceramah, kuliah-kuliah daripada arwah Tok Guru Ni Abdul Aziz Ni Ahmad, kemudian dibukukan. Subhanallah. Sekarang mereka dalam proses menyiapkan tafsir 3 kul. Kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Jadi subhanallah, siapa yang nak mendapatkan buku ni, saya tak ada info, tapi boleh, mungkin di sini ada tulis Pertubuhan Alim Rabbani. Saya pun beli online juga, Pertubuhan Alim Rabbani. Mungkin ada sesiapa yang boleh tolong tulis, sebab kadang-kadang ada orang nak tak tebal sangat, nipis saja, Pertubuhan Alim Rabbani. Subhanallah. Jadi kita tahu, mungkin insya-Allah cari nama pertubuhan tu, nanti akan jumpalah bagaimana nak beli kitab tafsir ini oleh Tok Guru Ni Abdul Aziz Ni Ahmad, sebab kita tahu cara penyampaian Tok Guru kita ni sangatlah memudahkan kita untuk memahami. Subhanallah. Dengan bahasa, dengan contoh yang diberikan, Tok Guru dia banyak metafora, dia banyak analogi, dia banyak beri contoh, cakap sikit contoh, cakap sikit dia beri gambaran realiti semasa. Jadi kita terus nampak apa berkaitan dengan yang Allah ingin sampaikan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita tetap bersama live ini lebih kurang dalam sejam. Kita sama-sama boleh sampai kepada perbincangan tadabbur surah Al-Fatihah, insya-Allah. Jadi kita pergi dulu kepada perbincangan tentang apakah itu nuzul Al-Quran. Subhanallah. Muslimin muslimat sekalian, insya-Allah saya suka juga untuk melihat komen-komen. Terlebih dahulu boleh tak saya ingin meminta bantuan, sebenarnya bukanlah bantuan tu untuk saya, tapi untuk kalian juga, untuk para pendengar sekalian, iaitu bantu share sebanyak-banyaknya, sama ada tag ataupun share lah di Facebook masing-masing, di Instagram, supaya dengan itu kita mendapat pahala yang berganda. Pahala kita mendengar majlis ilmu, hadir majlis ilmu, pahala yang begitu besar. Tapi bila kita share, ada 5 orang lagi datang, contoh 10 orang yang datang, kita pun tak tahu siapa yang datang. Tetapi pahala kita saat ini bukan dapat pahala 1 je, tapi kita dapat pahala 10 orang mendengar majlis ilmu. Dan di bulan Ramadan ia berganda-ganda lagi. Jadi subhanallah, sangat rugi kalau kita tidak memanfaatkan peluang tersebut, insya-Allah. Subhanallah, alhamdulillah, mudah-mudahan kita menjadi asbab hidayah
kepada orang lain yang tidak terfikir pun nak dengar kuliah ke apa, tengah leka duduk scroll FB tiba-tiba keluar hasil perkongsian kita, lalu ia menjadi asbab petunjuk kepada orang lain, dan itu satu ganjaran yang hebat untuk mereka yang melakukan dakwah seumpama itu, insya-Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Saya tanya dululah apa khabar semua muslimin muslimat sekalian. Hari ini kita dah 17 Ramadan. Allahu Akbar. Sangat cepat masa berlalu, sangat cepat. Dah 17 Ramadan muslimin muslimat sekalian. Kita tinggal lebih kurang 13 hari sahaja Ramadan. Saya kan bila tajuk orang bagi andai Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Saya tahun lepas, bukan tahun lepas, hujung tahun 2018. Hujung tahun 2018 itu kali pertama kami pergi umrah. Kami suami isteri pergi umrah hujung tahun bulan 12 2018, dan bersama rombongan kami itu iaitu ada seorang guru yang dipanggil Baba, namanya Baba Khali. Dia seorang ulama daripada Fatani lah, daripada Thailand. Kita panggil Baba. Subhanallah. Ada satu ketika tu bila ada peluang, saya, suami, sahabat-sahabat boleh kita memang mendengar ilmu. Baba banyak berkongsi tentang Asmaul Husna, dan memang ketika itu umrah Asmaul Husna. Kemudian ada satu ketika kita ni katalah pada Baba tu kan, pada guru tersebut, kita kata Baba doakanlah insya-Allah mudah-mudahan kami boleh datang lagi buat umrah, buat haji tahun depan. Doa Baba insya-Allah kami harap boleh datang lagi, seronoknya datang Mekah, seronoknya datang Madinah. Subhanallah, mudah-mudahan dapat datang lagi, doakanlah insya-Allah ada rezeki lagi. Kemudian masa tu Baba Khalid tu sebut begini. Dia kata, jangan kamu anggap boleh datang lagi. Jangan fikir, jangan mengharapkan insya-Allah boleh datang lagi, akan datang. Sebab kita tengah seronok, kita harap akan datang, kita boleh menikmati lagi seronok tersebut. Dia kata dalam bahasa mudah, dia kecek Kelantan. Dia kata, kamu jangan fikir dan jangan mengharap kamu boleh datang lagi, akan datang. Maksud bukan tak boleh mengharap apa. Dia kata anggap ini adalah umrah terakhir. Dia terus mati gitu. Dia kata jangan sebut insya-Allah akan datang lagi, insya-Allah ada rezeki datang lagi. Tak, terus sebut ini adalah umrah yang terakhir. Jadi bila kita letak dalam fikiran ini umrah yang terakhir, kita akan buat yang terbaik. Tapi kalau kita fikir insya-Allah tahun depan mari lagi, maka kita mungkin akan rasa tak apalah, mana tak sempat kali ni buat, akan datang. Jadi kita tak buat sungguh-sungguh sebab kita rasa ada lagi peluang akan datang. Jadi dia terus mati fikiran, dia kata angkat ni umrah yang terakhir. Lepas ni tak ada dah. Subhanallah, Allahu Akbar. Apa yang disebutkan oleh Baba tu benar-benar berlaku dalam tempoh yang terdekat ni lah. Maksudnya pada tahun ini sebenarnya bulan 3 hari tu, alhamdulillah setelah 2019 kita tak dapat pergi, 2020. Bulan 3 hari tu kami sekeluarga dah buat persiapan semua dah. Dengan anak-anak semua lengkap. Maksudnya dengan persiapan tinggal lagi sebulan lebih nak pergi kan. Kita rasa kita yakin dah kita boleh pergi. Ya Allah, tak sabarnya nak pergi sekeluarga ni. Ini impian sekian lama ni. Tapi Allah datangkan ujian COVID-19. Maksudnya subhanallah, wallahualam kita tak tahu ni bila pula kita boleh tunaikan umrah, tunaikan haji. Tahun ini kemungkinan besar memang dah disahkan tak boleh. Jadi tahun depan pun belum tentu lagi. Allahu Akbar. Dan belum tentu lagi kita hidup sampai hujung tahun ni ataupun tahun depan. Jadi kemungkinan besar memang betul. Kalaulah umur tak panjang, itulah umrah yang terakhir. Allahu Akbar. Jadi bila kita sebut pasal Ramadan, kalau kita bayangkan insya-Allah kalau tak dan tahun ni Ramadan akan datang. Sebab itu kita jadi bermalas-malas dalam bab melakukan ibadah di bulan Ramadan. Maka marilah sama-sama kita mula tanam. Hari ni dah 17 Ramadan, muslimin muslimat sekalian. Kita tanam, ini Ramadan yang terakhir. Bukan andai-andai. Kalau kita letak seandainya Ramadan terakhir tu yang ayat tu bunga-bunga, lepas tu akan ku hargai setiap saat. Seandainya ni Ramadan terakhir, akan ku berusaha untuk dapat Lailatul Qadar. Sebab kita letak andai-andai. Tapi kalau kita tanam, ini Ramadan yang terakhir, ya Allah. Terus letak ini Ramadan yang terakhir. Maksudnya kita yakin bahawasanya mati tu bila-bila masa. Ini Ramadan yang terakhir ni, rasa setiap saat tu sangat rugi kalau tak diisi dengan doa.
tak diisi dengan zikir, tak diisi dengan ilmu, tak diisi dengan Al-Quran, tak diisi dengan selawat, dengan istighfar, dengan la ilaha illallah dan sebagainya. Jadi kalau boleh bukan semesti kita kena duduk istighfar baca Quran. Sambil-sambil buat kerja, sambil berjalan, sambil masak, sambil buat apa, sambil baring, sambil apa-apa, zikir astagfirullah, astagfirullah. Sambil tengok telefon pun boleh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maksudnya, Masya Allah, biarlah setiap saat yang berlalu di bulan Ramadan ini, kita mengumpul sebanyak-banyaknya pahala, pembebasan daripada api neraka, pengampunan Allah dan syurga Allah. Amin ya rabbal alamin, subhanallah. Jadi kita anggap ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Jadi kita jaga sungguh lagi 13 hari ni. Termasuk hari ni hari ke-17, lebih kurang dalam 13 ataupun 14 hari lagi Ramadan. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Jadi sekarang saya sedang membuka laman web rasmi Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Bayan Linnas siri ke-28 iaitu tajuk Nuzul Al-Quran. Subhanallah. Jadi insyaAllah saya nak bacalah apa yang telah dituliskan di sini. Alhamdulillah, Nuzul Al-Quran jatuh pada 17 Ramadan itu mengikut sebahagian ahli sejarah. Namun begitu ada sebahagian ahli sejarah lain mengatakan tarikh yang lain. Sebagai ahli sejarah mengatakan 17 Ramadan, 17 Ramadan, iaitu 17 Ramadan pada tahun, kalau kita tengok sejarah 17 Ramadan tahun ke-41 daripada keputeraan Nabi SAW. Faham ya? 17 Ramadan tahun ke-41 kenabian Nabi. Maksudnya umur Nabi masa kenabian Nabi umur 41, Nabi dapat wahyu yang pertama. Iaitu kita tahu wahyu yang pertama iaitu surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, ila akhir ayat. Subhanallah. Jadi kita tahu itu adalah ayat-ayat pertama yang Allah turunkan, wahyu yang pertama, dan Nabi menerimanya pada 17 Ramadan tahun ke-41 daripada keputeraan. Maksudnya kelahiran Nabi SAW bersamaan dengan 6 Ogos. 6 Ogos tahun 610 Masihi. 6 Ogos tahun 610 Masihi. Kita tahu ketika itu Nabi menerimanya di Gua Hira. Subhanallah. Maksudnya pendapat yang kedua mengatakan 24 Ramadan, ia tetap bulan Ramadan kerana ia telah pun ditulis di dalam Al-Quran, dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu yang mana Allah berfirman di dalam bab berkaitan dengan Ramadan juga. Subhanallah, berkaitan dengan Ramadan, yang mana ayat Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Subhanallah. Sadaqallahul azim, yang bermaksud bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi memang di dalam surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Jadi perbincangan para alim ulama'nya menyatakan bahawasanya Al-Quran ini diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke langit bumi serentak. Subhanallah. Daripada Lauh Mahfuz turun serentak ke langit bumi. Daripada langit bumi diturunkan secara berperingkat oleh malaikat Jibril alaihissalam, ketua para malaikat, kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Kena ingat tu. Selama 23 tahun. Proses penurunan Al-Quran yang kita baca 30 juzuk yang kita pegang tu, proses penurunannya memakan masa 23 tahun berperingkat. Subhanallah. 13 tahun di Mekah. 13 tahun di Mekah sehingga umur Nabi 53 tahun. Kemudian 10 tahun lagi di Madinah. Start umur Nabi 54 sampailah kewafatan Nabi umur 63 tahun. Subhanallah. 13 tahun kita panggil ayat Makiyah. Sebab ia diturunkan di Mekah. Manakala 10 tahun lagi kita panggil ayat Madaniyah kerana dia turun di Madinah. Subhanallah. Dan kebanyakannya ayat-ayat yang turun di Mekah ataupun Makiyah ini 13 tahun ini ia berkaitan dengan bab akidah. Subhanallah. Kemudian
tahun ke-10, 10 tahun di Madinah kebanyakannya bab syariat, bab ibadah dan sebagainya, bab hukum hakam dan sebagainya. Subhanallah, Allahu Akbar. Itu secara ringkas tentang bab Al-Quran. Kalau kita pergi kepada istilah perkataan nuzul Al-Quran. Nuzul bererti menetap di satu tempat atau turun di tempat yang tinggi. Kata perbuatan nazala membawa maksud dia telah turun atau dia menjadi tetamu. Sebenarnya penggunaan istilah nuzul Al-Quran ini secara majaz atau simbolik sahaja. Bermaksud pemberitahuan Al-Quran. Tujuannya untuk menunjukkan ketinggian Al-Quran. Ini saya baca apa yang dituliskan dalam artikel ini. Secara teknikalnya nuzul Al-Quran bererti penurunan Al-Quran dari langit kepada Nabi Allah yang terakhir. Perkataan nuzul dalam pelbagai wajah sama ada kata nama, perbuatan atau lainnya digunakan dalam Al-Quran sebanyak lebih 290 kali. Perkataan nuzul, nazala ni, turun ni. Di dalam Al-Quran lebih daripada 290 kali. Lebih kurang 290 kali. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 22. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa anzala minas sama'i ma. Yang bermaksud dia yang telah menurunkan hujan. Seterusnya dalam surah Al-Imran ayat yang ketiga Allah menyebutkan nazala alaikal kitaba bil haqq. Dialah yang menurunkan Taurat dan Injil. Perkataan nazala tu. Sebab itu kita sebut nuzul Al-Quran iaitu hari menyambut penurunan Al-Quran. Subhanallah, Allahu Akbar. Al-Quran adalah mukjizat yang paling agung di antara mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada sekalian Nabi. Al-Quran nombor 1, tertinggi, teragung, termulia. Yang Allah berikan kepada Nabi yang paling mulia dan diturunkan kepada umat yang paling mulia. Subhanallah. Maka kemuliaan kita tergantung dengan bagaimana Al-Quran dan kedudukan Al-Quran dalam hidup kita. Kalau kita jadikan Al-Quran hanyalah sampingan sahaja. Maksudnya ambil syarat je, sehari sekurang-kurangnya baca 2 muka surat. Maksudnya kita telah meletakkan Al-Quran itu sebagai sampingan ataupun kan kalau tak baca tak sedap hati. Subhanallah, kadang kita kalau nak ukur memang terasa, saya sendiri terasa. Berapa lama tempoh kita yang kita luangkan dengan telefon jika dibandingkan dengan kita luangkan masa kita dengan Al-Quran. Kalau kita jawab, kita sangat malulah. Mungkin sejauh sangat beza kita luangkan dengan Al-Quran, baca, tadabbur, baca maksud, belajar, menghafal sangat kurang. Masa kita banyak kita luangkan melalui telefon walaupun ada orang yang menjawab, Ustazah telefon tu saya dengar ceramah, telefon tu saya baca tazkirah, telefon tu saya dengar kuliah Ustazah, kuliah Ustaz-Ustaz dan lain-lain. Betul, Alhamdulillah, Subhanallah. Memang ia juga satu tuntutan sangat bagus. Namun jangan disebabkan itu mengurangkan waktu kita membaca Al-Quran. Subhanallah, di sana ada mafhum daripada hadis Nabi, daripada kalam-kalam ulama. Tidak ada pahala yang setara dengan pahala membaca Al-Quran. Pahala solat tu ya, tapi dari sudut pahala ibadah yang lain, antara yang paling tinggi selepas solat, subhanallah, iaitu pahala membaca Al-Quran. Pergilah seterusnya selepas itu pahala zikir, pahala dengar majlis ilmu, pahala baca tazkirah. Maksudnya antara yang tertinggi, teragung adalah membaca kalamullah. Kalaulah kita ini nak bercakap dengan Allah, kita yang nak bercakap dengan Allah, maka kita dirikanlah solat. Sebab ketika solat, kita yang bercakap. Iaitu kita yang baca Al-Fatihah, baca surah lain, baca doa iftitah, baca doa antara dua sujud, Rabbi ufirli warhamni. Itu umpama kita bercakap dengan Allah. Doa kunut, Allahumma hdini fiman hadait, ya Allah berikanlah hidayah sebagaimana orang yang engkau beri hidayah, Masya Allah. Maksudnya ketika solat adalah kita berkata dengan Allah. Barang siapa yang nak bercakap dengan Allah, maka dirikan solat. Namun barang siapa yang nak Allah bercakap dengannya, maka bacalah Al-Quran. Subhanallah. Sebab itu dua ibadah ini ibadah yang agung. Ibadah yang sangat tinggi mulianya, tidak ada taranya dengan ibadah-ibadah yang lain. Subhanallah. Iaitu bila salat umpama kita bercakap dengan Allah. Bila kita baca Al-Quran umpama Allah bercakap dengan kita. Ini kan kalamullah. Setiap huruf ada datangnya daripada Allah. Setiap perkataan, setiap ayat adalah kalamullah, kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ia bukan kata-kata manusia. Ia adalah himpunan daripada kalam Tuhan. Kalam Allah yang menciptakan kita. Tidak ada cacat cela sedikit pun. Dan setiap ayat yang kita baca, betapa Allah suka sangat. Allah suka sangat. Kita baca. Kalau saya contohnya saya ada
Saya jual buku kan, Masya Allah. Dan kata-kata yang dalam buku ni pun bukan kata-kata saya. Memanglah kita yang tulis. Tapi hakikatnya semuanya datang daripada Allah, ilham daripada Allah. Subhanallah. Itu pun kita himpun-himpunkan ayat Al-Quran, hadis Nabi datang daripada Allah. Dan kita tahu semua sumber ilmu ada daripada Al-Quran. Ilmu apa pun yang ada pada hari ini. Cakaplah ilmu apa pun semua itu datangnya, asalnya adalah sumbernya, akarnya daripada Al-Quran. Ilmu sains ke, ilmu kehidupan ke, ilmu geografi ke, ilmu tentang alam ke, apa semuanya terkandung di dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Jadi kalaulah contohlah saya ni sebagai tuan-tuan puan-puan, bila beli harganya RM25 kan. Maksudnya sekali je lah dapat. Tapi saya ni sekali dapat tuan-tuan puan baca. Baca. Masya Allah. Tapi bukanlah saya ni, kalau saya nak sangat tuan-tuan puan-puan, saya nak menghargai lah tuan-tuan puan beli. Contohnya, ataupun saya rasa nak ucap terima kasih sangat sebab tolong beli. Jadi bila baca tu saya kata, kalau baca saya bagi upah. Contoh. Kalau baca saya akan bagi hadiah. Tak, kita tak buat sampai kita tak mampu dan kita tak akan buat begitu. Tapi betapa Allah sangat suka kita membaca kalam dia, membaca Al-Quran, membaca kitabnya, membaca kata-katanya. Setiap huruf tu diberi pahala. Setiap huruf diberi pahala. Allahu Akbar. Kalau kita cek perkataan Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang pertama dalam surah Al-Fatihah, ada berapa huruf? Saya lupalah, 17 ke 19 huruf. Cuba kita cek sekarang, ada berapa huruf pada Bismillahirrahmanirrahim sahaja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Subhanallah. Pada kalimah Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Hadis Nabi SAW, sesungguhnya barang siapa yang membaca Al-Quran, setiap huruf itu diberikan pahala, ganjaran kebaikan, ganjaran pahala 10. Setiap huruf 10. Masya Allah, Allahu Akbar. Kemudian Nabi sebut, aku bukan katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi bayangkan, kalau kita baca Al-Fatihah, baru Bismillahirrahmanirrahim dah 19 huruf, cuba kali 19 kali 10. Keluar berapa? 190. Cuba bayangkan kalau kita kira, daripada satu muka surat ya, daripada atas sampai ke bawah, agak-agak keluar berapa? Kalau Bismillah pendek tu dah 19, kalaulah sampai hujung ni mungkinlah 30 huruf contohnya. 30 ke 40 huruf. Kalau habis ini 30 lah kita letak contoh kan, 30 ke 40. Kalau kita kalilah berapa ni, berapa baris ada, contoh kita letak 30 bang. Boleh tak? 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Betul ke 15 baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Betul, 15 baris. Cuba kali 40. Contohnya ada 50 huruf lah, kali 14 baris. Berapa Encik Suami? 15 kali 40. Abang. 15 kali 40. Berapa ya? Lebih kurang? 15 kali 40. 900. Lebih kurang. Okey. Mungkin ada yang kira kan? Subhanallah. 600 ya? Cuba tengok sekejap. Masya Allah. Ini bukanlah kita nak kira sangat. Cuma semua ini 600. Okey. Kalau kita buat anggaran, satu baris tu ada 40 huruf, satu muka surat ni, kali 15, 600. Maksudnya 600 huruf. 600 kali 10 berapa Encik? 6,000. Okey, kalaulah digandakan sebagaimana yang hadis Nabi sebut tu, untuk setiap huruf 10 kebaikan ataupun 10 pahala, maksudnya di sini 6,000. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Itu baru satu muka surat. Janganlah pula kita bila baca satu muka surat, kita kata, ui dah banyak pahala, 6,000 dah ni. Kita pun terus sadaqallahul azim. Janganlah pula begitu. Sebenarnya bila kita baca, kita rasa, ui banyaknya pahala baca Al-Quran. Jadi kita lagi seronok untuk baca Al-Quran. Dan pahala ini akan digandakan lagi.
berganda lagi bila baca di bulan Ramadan. Itu yang disebutkan dalam hadis Nabi umum, bukan ditujukan di bulan Ramadan. Dan kita tahu bulan Ramadan pahala semua diganda-gandakan. Bahkan kalau amalan fardu digandakan 70 kali ganda. Dan kita tak tahu berapa gandaan bila amalan sunat. Contohnya baca Al-Quran. Masya Allah. Bayangkan setiap kali kita baca satu muka surat Al-Quran, kita baca satu huruf, Allah terus bagi upah ataupun kita sebut ganjaran pahala. Dan apa yang Allah nak beri yang paling tinggi adalah syurganya. Masya Allah. Sebab itu lidah kita ni, tuan-tuan, puan-puan, muslimin-muslimat sekalian, lidah kita ini anggota badan yang paling banyak dan paling cepat mengumpul pahala. Begitu juga lidah yang sama ini paling banyak dan paling cepat mengumpul dosa. Dua-dua terletak pada lidah. Bayangkan ya, dengan kita baca Al-Quran, satu muka surat, kalaulah satu muka surat, tadi kita buat anggaran saja tu, lebih kurang ada dalam 600 huruf pada satu muka surat, digandakan dikali pada 10, keluar 6,000, tak tahu bulan Ramadan berapa. Tapi setelah habis baca Quran, kita baca dengan rasa riak, takabur, lalu kita berbangga-bangga dengan orang lain. Kita peli pula. Suami contohnya, suami peli isteri. Tapi kalau nak bagi contoh tak apa. Tapi kalau ada rasa riak, ujub. Awak dah berapa muka surat dah? Awak dah juzuk berapa? Baru juzuk 3. Hari ni 17 Ramadan baru juzuk 3. Saya nak khatam kali ketiga dah. Contoh. Kalau masa sebut tu dengan perasaan ada riak, ada ujub, kita takut dua kali khatam sebelum tu takut sia-sia, gugur begitu saja. Nauzubillah min zalik. Maksudnya subhanallah, lidah ini kalau baca surah Al-Fatihah kita tak tahu dah berapa huruf. Al-Fatihah kita dah hafal, 3 ku pun kita dah hafal. Maksud kalau kita ulang-ulang pun kita mengumpul pahala. Ulang-ulang yang sama pun tak ada masalah. Lagi banyak kita ulang, lagi banyak pahala tu. Bukannya kena baca surah-surah lain-lain, tak. Subhanallah. Sebab itu suka saya nak sebut bagi orang yang sibuk. Ini khusus bagi orang yang sibuk, yang bekerja di hospital ke di mana-mana lah kan, doktor, nurse, sibuk, tak sempat nak buka Al-Quran. Mereka terlalu padat waktu, masa. Balik rumah penat, sangat lembek dah mereka. Jadi dalam tempoh tersebut janganlah kita dalam keadaan kerugian tak jadi ahli Al-Quran di bulan Ramadan khususnya. Kita bolehlah ulang-ulang membaca Al-Fatihah. Ulang baca ayat kursi. Ulang baca 3 kul. Ulanglah baca mana-mana ayat yang kita hafal. Dan insya-Allah setiap kali itu kita diberi pahala berterusan membaca Al-Quran. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi sekali lagi saya ulang, lidah kita ini adalah satu anggota badan yang paling cepat dan paling banyak untuk mencatat pahala. Tapi juga paling banyak menghapuskan pahala itu semua. Paling cepat untuk menggugurkan kembali pahala yang kita buat. Dan paling cepat menghimpunkan dosa. Allahu Akbar, subhanallah. Masya Allah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kembali semula kepada perbincangan kita. Tujuan Al-Quran diturunkan, kita tahu. Al-Quran diturunkan ialah untuk tadabbur kandungannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wal yatadzakkara ulul albab. Sadaqallahul azim, surah As-Sad ayat 29. Al-Quran ini sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dan umatmu wahai Muhammad. Kitab yang banyak faedah-faedah dan manfaatnya untuk orang-orang yang berakal sempurna, beringat, mengambil iktibar. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin, muslimat sekalian, pernah tak main Lego? Main Lego. Kalau rumah kami ni pun budak anak-anak kami memang sukalah main Lego. Hari-hari main Lego. Dah siap, dia pecah balik dia ni. Saya pernah lah cuba main Lego tu kan. Lego tu kan kecil, halus je kan. Nak buat satu binaan, saya tak boleh nak teruskan. Maksudnya, alamak lecehnya nak bina ni. Tapi kanak-kanak kan, budak-budak kan, mungkin di situlah passion dia, minat dia dan kesungguhan dia. Apa yang saya nak sampaikan? Lego ni kalau kita beli kan, contoh kita beli Lego tu gambar rumah ataupun gambar kereta. Helikopter pun ada juga kan. Jadi, macam mana dia orang nak siap sebagaimana gambar, dia orang kena tengok manual tu. Ada manual dia. Jadi kalau dia orang cuba tak nak tengok manual, kalau kita kata okey cuba buat sendiri. Cuba buat sendiri, tengok gambar yang di luar kotak ni, cuba bina sendiri. Jangan tengok manual yang satu-satu tu, tak payah tengok. Agak-agak boleh tak nak bina sebagaimana gambar yang pada kotak? Tak boleh, tak boleh. Dah cuba dah. Ini nak letak mana, ni nak letak mana, ini mana apa, ini. Umi tak boleh lah. Kena tengok yang kertas dia bagi tu juga. Maksudnya.
Lepas tu bila dia tengok satu-satu, dia tengok apa ni, kemudian barulah dia boleh siapkan pembinaan Lego tersebut. Dengan sempurna, dengan cantik, dengan kemas. Allahu Akbar. Hidup kita ni, Masya Allah, Allah beri kita kebebasan. Allah beri kita kebebasan. Nak fikir apa, fikirlah. Nak cakap apa, cakaplah. Nak tengok apa, tengoklah. Tangan ni nak buat apa, buatlah. Kaki nak melangkah mana, manalah. Bukannya kita diikat. Bukannya bila kita nak melangkah je kepada satu benda tak elok, tu tak bergerak. Bila kita nak cakap sesuka hati kita tu lidah kelu. Tak. Macam kita kawal anak. Bukan begitu. Maksudnya Allah beri kita kebebasan. Untuk membentuk kehidupan kita. Tetapi Allah bagi kita manual. Allah beri kita manual. Sebagaimana nak bentuk Lego tadi tu, manual dia ada. Kalau ikut betul manual ni, akan jadi bentuk yang seperti mana kita nak. Jadi subhanallah, kita tahu, tujuan hidup kita diciptakan oleh Allah adalah untuk jadi hamba Allah. Tujuan kita diciptakan untuk beribadah. Dan Allah ciptakan kita bukan sebab untuk dimatikan, untuk dihidupkan kekal selama-lamanya. Kita kena faham. Allah menghidupkan kita bukan untuk dimatikan, tapi untuk dihidupkan selama-lamanya. Mati tu proses saja. Bukannya mati tu habis kehidupan kita, tak. Tapi mati itulah permulaan kehidupan yang sebenar, hasil daripada yang kita tuai di dunia ini. Sebab itu kematian adalah pintu saja masuk ke alam lain. Alam barzah. Setelah alam barzah masuk ke pintu alam mahsyar. Lepas tu pergi ke pintu alam kekal abadi. Sama ada di syurga Allah, amin ya rabbal alamin, ataupun neraka Allah, na'udzubillah min zalik. Maka untuk sesiapa yang nak hidupnya ikut desain tersebut. Desain apa? Hidup dalam keadaan baik, mati pun baik, husnul khatimah, dalam kubur pun baik, di padang mahsyar pun baik, berakhir di syurga. Subhanallah, saya nak tanya muslimin-muslimah sekalian, bagaimana kehidupan yang kita harapkan? Bagaimana kehidupan yang kita harapkan? Bagaimana kematian yang kita harapkan? Bagaimana alam barzah yang kita impikan? Semua itu kita boleh design daripada sekarang. Kalau kita nak design rumah kita sekarang, subhanallah, kita lantik arkitek. Kalaulah nak tambah-tambah macam tu je, kita bincang dengan kontraktor kecil tu je, nak tambah bilik lain. Tapi kalau nak bina sebuah rumah, mesti kena ada plan dia. Mesti ada arkitek dia, subhanallah. Jadi arkitek ni dia akan buat detail apa semua. Dan pembinaan ni memang kena ikut yang arkitek buat. Kalau tak memang lari. Kurang satu bata pun rumah tu mungkin boleh runtuh ataupun akan cacat lah. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi bila siap molek, akhirnya kita rasa puas hati, seronok. Sebab impian kita rumah seperti itu dan kita pun keluarkan belanja, usaha seperti itulah, akhirnya kita akan dapat seperti itu. Kita ada banyak impian. Hidup kita nak selesa, kita nak bahagia, nak tenang, nak sekian-sekian, nak murah rezeki, nak dapat suami baik, nak dapat isteri baik, nak dapat anak-anak soleh-solehah. Kemudian kita nak mati husnul khatimah, tak mau sakit, kalau boleh kita tak nak sakit, tak nak sakaratul maut, nak boleh ucap kalimah la ilaha illallah, kita nak kubur sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi, ibarat taman-taman syurga. Kita nak di padang mahsyar, kita masuk syurga tanpa dihisap. Allahu Akbar. Impian kita tu sangat indah. Tapi kita takut ia bukan satu impian tapi angan-angan kosong. Na'udzubillahi min zalik. Namun kerana itulah Allah berikan manual Al-Quran. Al-Quran inilah manual. Kalau kita ikut betul-betul apa yang terkandung di dalam Al-Quran yang telah dipermudahkan oleh alim ulama, pakar tafsir, dia tafsirkan Al-Quran supaya kita faham, pakar fiqh, fuqaha pula dia tafsirkan Al-Quran untuk bab fiqh. Pakar hadis pula, dia tafsirkan Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi SAW. Allahu Akbar. Kalau kita ikut betul manual ni, kita akan dapat apa yang kita impikan. Hidup baik, mati baik, alam kubur baik, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga baik. Masya Allah. Jadi kalau hari ini hidup kita rasa apa ada masalah. Kenapa ni masalah tak habis-habis? Kenapa hidup tak tenang? Rupanya kita lari daripada manual kita. Kita lari daripada panduan kita ni. Al-Quran ni kita lari. Bila kita jalan dalam perjalanan, contoh kita kan, kalau kita nak menuju ke satu tempat, kita tekan Waze kan, subhanallah. Dan kita tahu Waze ni memang betul. Betul. Jadi kita jalan pun tenang je lah. Tenang. Tapi bayangkan masa tu telefon kita rosak. Bukan rosak, tak ada bateri. Jadi masa tu kita ni berpandukan ingatan saja. Kita dah pernah pergi satu tempat tu. Tapi kita ingat-ingat lupa. Lepas tu signboard pun tak clear. Jadi dalam perjalanan tersebut kita rasa apa?
kita rasa gelisah. Betul ke tak ni? Agak-agak je ni. Lepas tu dah jalan jauh, kita pun rasa, rasa macam salah lah. Kita patah balik semula. Sepanjang perjalanan tu, apa yang berlaku? Resah gelisah. Tak tenang, bersalah, tertanya-tanya, rasa berpeluh-peluh. Jauh ni, kalau jauh rugi ni minyak saja-saja ni. Subhanallah. Tapi bagi kita yang dah ingat dah jalan tu, memang yakin dah. Panduan ni memang yakin. Lepas jumpa ni kanan, lepas jumpa ni kiri. Memang confident. Kita ikut betul-betul manual tersebut. Perjalanan tu kita akan tenang. Tak ada susah hati. Tenang sebab kita tahu pasti akan sampai destinasi kita nak pergi. Jadi subhanallah, siapa yang nak tenang hidupnya, tenang matinya, nak sampai ke destinasi yang sebenar iaitu syurga Allah, maka kita tak boleh lari daripada panduan kita yang Allah dah berikan iaitu Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada." Nabi SAW bersabda, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Ma in tamassaktum bihima, selama bagaimana kamu berpegang teguh dengannya, lan tadillu abada. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya, tak akan sesat. Kalaupun sesat, Allah akan balik semula ke pangkal jalan, ke jalan yang benar. Nabi sebut apa? Kitabullah wa sunnati. Kitab Allah, Al-Quran dan juga sunnahku. Masya Allah, Allahu Akbar. Itulah sebenarnya punca sebenar kita tak tenang dalam hidup. Masalah tak selesai-selesai. Bertimbul-timbul, bertimpa-timpa. Sebab kita tak kembali kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Jadi kita tengok sekarang masa dah pukul 10. Tiba-tiba dah 1 jam dah. Tapi tadi sebab kita mula lambat dalam 10 suku, jadi saya mohonlah untuk siap pukul sampai 11 suku. Saya kena tunaikan janji untuk membaca tafsir Al-Quran Tok Guru ni Abdul Aziz Ni'mat. Dan insya-Allah kita akan mulakan sedikit perkongsian kita. Ada rezeki, saya memang berniat sebenarnya bulan Ramadan ni ada rezeki nak ada rezeki nak tadabbur Al-Fatihah sampai habis menggunakan tafsir Tok Guru ni Abdul Aziz ni. Masya Allah. Kita ada lebih kurang 13 hari lagi, mudah-mudahan tercapailah hajat. InsyaAllah bulan Ramadan ni nak habis tafsir tadabbur ni. Subhanallah. Jadi dalam kitab ni dia bermula dengan adalah permulaan subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulakan baca daripada mukadimah surah Al-Fatihah. InsyaAllah kita sama-sama dengarkan ya. Surah yang kita baca hari ini kita panggil surah Al-Fatihah. Selain daripada Al-Fatihah banyak lagi nama lain. Ada nama Asy-Syafi, ada nama Al-Kafi dan ada bermacam-macam nama lagi. Terjemahan ataupun penulis ni yang menuliskan kitab ni, antaranya yang saya kenal subhanallah, Allah Akbar, nama Ustaz? Ustaz Saifuddin, betul-betul. Namanya adalah Ustaz Saifuddin. Ada FB dia, bolehlah follow Ustaz Saifuddin di FB dia. Dia ada tim juga tapi yang saya difahamkan dia antara ketua penulis lah. Dia orang Kelantan. Jadi kalau siapa yang dengar ceramah Tok Guru ni dia ceramah dalam bahasa Kelantan. Jadi orang Kelantan dia boleh faham. Tapi kalau orang luar memang payah sikit nak faham. Sebab tu kadang kalau orang luar, sebut orang luar ni maknanya luar daripada Kelantan. Bila dengar ceramah Tok Guru dia kuk lah lama tidur. Macam tu. Maksudnya sebab bahasa Kelantan digunakan Tok Guru pekat. Kadang-kadang Tok Guru translate jugalah dalam bahasa yang umum. Jadi orang Kelantan dia pun Ustaz Saifuddin ni kemudian dia orang Besuk lah tiba-tiba kita kecek Kelantan juga. Dia orang Besuk juga, suami saya pun orang Besuk. Siap saya lah dia pun orang Besuk. Tapi orang Besuk ni memang kecek Kelantan. Boleh faham. Saya boleh kecek Kelantan sebab dulu saya sekolah di Kelantan. Sekolah Muhammadi Lil Banat Kota Baru Kelantan. Ni tahu sekolah Kelantan ni kau pula dengan orang Besuk, kecek Kelantan. Walaupun dia orang Terengganu tapi dia tak ngaku Terengganu, tak ngaku Kelantan. Republic of Besuk. Macam tu kan. Okey, jadi bila saya baca ni, dia translate lenggok bahasa Tok Guru. Sebab itu dia bukanlah ayat buku. Kita sebut ayat buku gitu. Tapi ayat bercakap. Dan cara lenggok Tok Guru. Sebab tu kalau kita baca yang buku ni, kita rasa seronok sebab ada perkataan-perkataan yang Tok Guru guna dalam bahasa Kelantan. Penterjemah ni, penulis ni dia akan translate. Maksud Tok Guru tu cakap apa? Bahasa Kelantan.
bahasa baku kita, bahasa Malaysia, Melayu kita apa dia. Macam tu. Okey, sekali lagi saya ulang ya, subhanallah, tu sedikit penerangan. Surah yang kita baca hari ni kita panggil surah Al-Fatihah. Selain daripada Al-Fatihah, banyak lagi nama lain. Ada nama Asy-Syafi, ada nama Al-Kafi, dan ada bermacam-macam nama lagi. Itu orang panggil mengikut nama julukan. Disebabkan terlalu sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kandungan dan maksud surah Al-Fatihah, maka diberi bermacam-macam mengikut aspek-aspek tertentu. Masya Allah. Maksudnya kenapa surah ni? Kalau surah lain satu nama je lah. Tapi ada juga surah lain yang ada dua nama. Contohnya surah Ghafir, sama juga maksudnya surah Al-Mu'min, dan ada beberapa surah lagi. Tetapi surah Al-Fatihah ada banyak maksud. Ada banyak nama. Ada 7 ke berapa saya pun lupa. Saya pun tak pasti. Mari kita teruskan. Yang kedua disebut juga nama Ummul Kitab. Ummul Kitab maknanya emak bagi segala kitab. Subhanallah. Gelarannya juga diberi nama Ummul Kitab. Emak bagi segala kitab. Kita tidak kata Abul Kitab. Tok Guru sebut ni. Tak, kita sebut Abul Kitab. Bapa kitab. Bapa kepada kitab. Tak. Tapi kita panggil emak. Ummu dalam bahasa Arab, emak. Ummul Kitab Al-Fatihah. Kita selalu sebutkan Ummul Quran Al-Fatihah. Ibu kepada Al-Quran. Ibu kepada kitab. Kita tak panggil Abul Kitab. Bapa kepada kitab. Tak. Sebab apa? Okey, kerana manusia ini kalau dibandingkan antara bapa dengan emak, maka manusia sayang kepada emak melebihi sayang kepada bapa. Ni saya baca je, jangan kecil hati pula para bapa, jangan kecil hati. Ini di antara fitrah yang Allah berikan. Kalau kita tengok anak kecil, biasanya dia akan lebih kepada mak. Tapi berlaku juga anak kecil lebih kepada bapa berlaku. Tapi kalau awak kecil yang setengah nyusu baby sangat tu, bila dia dah pandai jalan berlari, mungkin dia lebih kepada ayah dan sebagainya. Kaedahnya sudah begitu sejak zaman berzaman lagi. Selepas beribu tahun dahulu, bapa bangun pagi terus turun pergi kerja. Sejak pagi sampai ke petang. Saya baca ni apa Tok Guru tulis ni memang seronok. Kalau kita baca cara Tok Guru tulis. Tok Guru kecek. Emak pula kerja dia menjaga anak. Maka dia bangun pagi dan celik mata terus masuk ke dapur. Tak nak nasi untuk diberi kepada anak dan suami makan. Jadi anak ini sepanjang hari dia duduk dengan emak. Bapa hanya sudah petang gelap baru balik ke rumah lepas cari rezeki. Maka kesayangan anak kepada emak melebihi kesayangan anak kepada bapa. Kerana emak duduk bersama dengan anak. Anak duduk bersama dengan emak, beriba, rukah. Rukah ni memanjat. Atas belakang dan macam-macam lagi. Kemanjaan anak kepada emak melebihi kemanjaan anak kepada bapa. Oleh sebab itu, untuk tarik perhatian manusia, hamba Allah seluruhnya, maka Allah bubuh nama Al-Fatihah ini Ummul Kitab, emak bagi kitab. Kerana manusia apabila bunyi emak, mereka sayang belaka. Orang yang tidak sayang emak ini disebut sebagai orang yang rosak. Kakah dalek. Maksudnya hati rosak. Kakah dalek. Okey, kakah dalek. Maksudnya kakah dalek ni hati. Okey, Tok Guru sebut orang yang tidak sayang emak ni disebut sebagai orang yang rosak kakah dalek. Kakah dalek ni maksudnya hati. Barang dalaman, iaitu merujuk kepada hati yang rosak. Sebab dia tidak sayang emak dan tidak sayang bapa. Orang yang tak sayang mak, dia takkan sayang bapa. Orang yang sayang mak, dia automatik akan sayang bapa. Banyak sangatlah nama-nama yang diberi oleh Allah kepada Muhammad SAW untuk Al-Fatihah, termasuklah Ummul Kitab. Jadi sampai sekarang pun bila kita hendak mula majlis ataupun buka musyarat, maka kita akan baca Al-Fatihah sebagai Ummul Kitab. Kita tak panggil bapa kepada kitab, tapi panggil emak kitab. Okey, subhanallah, Allahu Akbar. Di sini saya juga minta izin untuk merujuk tafsir Ibnu Katsir. Sebelum meneruskan tafsir Tok Guru, ini adalah tafsir Ibnu Katsir yang diberikan oleh arwah ayah saya. Subhanallah, Allahu Akbar. Ada ini antara rujukan biasa kita lah, orang awam mudah juga kita kalau nak baca tafsir Ibnu Katsir. Ada lagi tafsir-tafsir yang lebih tinggi, yang lebih maksudnya lebih tinggi lah. Kadang orang awam tidak mampu untuk memahami, tapi bagi orang alim ulama, subhanallah. Jadi untuk kita insya-Allah tafsir Ibnu Katsir, kalau orang awam, orang umum tanya ustazah, saya nak memiliki lah kitab tafsir 30 juzuk kan contohnya. Yang kita pegang ni adalah Al-Quran dan terjemahan. Bila kita sebut tafsir Al-Quran, ini ni yang tebal macam ni kan. Ini sebagai pendedahan, saya tahu ramai yang tahu, tapi saya beranggapan mungkin ada yang tak tahu. Ini baru jilid 1 ni.
Jilid 1 ni ada juzuk 1 dan juzuk 2. Setebal ini ada untuk juzuk 1, juzuk 2. Maksudnya setiap ayat yang di dalam juzuk 1 dan juzuk 2 akan ditafsirkan. Ada sebab nuzul Al-Quran, ada bab hukum hakam, ada hadis Nabi yang dibawakan. Jadi bila kita baca tafsir Al-Quran, kita akan rasa seronok. Subhanallah. Ini tafsir Ibnu Katsir oleh Imam Ibnu Katsir, subhanallah. Jadi saya nak baca sedikit tentang surah Al-Fatihah berdasarkan tafsir Ibnu Katsir. Surah Al-Fatihah disebut as-salah kerana termasuk syarat sahnya solat. Ini di antara nama-nama surah Al-Fatihah. Antaranya lagi surah Alhamdu dan surah As-Salah, subhanallah. Okey, surah ini kita tahu diturunkan di Mekah. Sebab itu kita panggil surah Makkiyah. Diturunkan sebelum hijrah. Subhanallah. Okey, jumlah ayat surah Al-Fatihah kita tahu pendapat jumhur qura dari Kufah dan juga pendapat sejumlah tabi'in mengatakan berselisihlah tentang bab jumlah ayat dan kita berpegang kepada surah Al-Fatihah. Jumlah ayatnya ada berapa? Berapa ayat surah Al-Fatihah? Jadi ada pendapat yang mengatakan surah Al-Fatihah ini bismillah itu tidak termasuk surah Al-Fatihah, dan ada yang mengatakan bahawa Al-Fatihah itu termasuklah bismillah, dan kita berpegang kepada bismillah salah satu daripada ayat. Jadi kita tahu Al-Fatihah ada berapa ayat? 7 ayat. Subhanallah. Bermula bismillah, berakhir dengan waladhdallin. Sadaqallahul azim. Jadi sebab itu diberi gelaran juga Sab'ul Masani. Sab'ul Masani, Sab'u 7. Maksud 7 ayat Al-Masani diulang-ulang. Itu antara gelaran juga surah Al-Fatihah, Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Apa maksudnya? Itulah 7 ayat yang sentiasa kita ulang di dalam solat. Kita tak boleh tukar. Ustazah, boleh tak nak tukar surah lain? Asyik Al-Fatihah je, saya nak baca surah Al-Mulk pula. Contohnya. Tak dibenarkan, tak sah salat kita kalau tak baca Al-Fatihah sebagaimana hadis Nabi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat, tak dikira semayang. Bukan salat, la salatan, bukan salat. Bagi mereka yang tidak membaca Fatihatil Kitab, iaitu surah Al-Fatihah. Jadi kita tak boleh ganti, dan mukjizatnya di situ walaupun surah Al-Fatihah dibaca 17 kali sehari sekurang-kurangnya kalau kita hanya solat fardu. Tapi kalau kita tambah solat sunat lagi banyaklah. Kalau 5 kali fardu saja kita solat, kurang-kurangnya kita ulang 17 kali surah Al-Fatihah. Dan kita ulang bukan sehari, bukan berbulan, bertahun-tahun. 40 tahun dah kita ulang, 50 tahun dah kita ulang, dan kelebihan dan mukjizatnya kita tak pernah rasa boring, tak pernah rasa jemu. Setiap kali kita ulang, subhanallah, kita rasa nikmat saja membaca surah Al-Fatihah. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, jumlah kata dan hurufnya. Sebagian ulama mengatakan surah Al-Fatihah terdiri daripada 25 kata dan 113 huruf. Ada 113 huruf di dalam surah Al-Fatihah, terdiri daripada 25 perkataan. Subhanallah. Kenapa dinamakan Ummul Kitab? Tadi diterangkan oleh Tok Guru, sekarang kita tengok. Al-Bukhari berkata di awal kitab tafsir disebut Ummul Kitab kerana Al-Fatihah ditulis pada permulaan Al-Quran dan dibaca pada permulaan salat. Ada yang mengatakan disebut Ummul Kitab kerana seluruh makna Al-Quran kembali kepada apa yang dikandung di dalam Al-Fatihah. Ibnu Jarir menyatakan orang Arab menyebut untuk semua yang mencakupi atau mendalui sesuatu jika ia memiliki perkara-perkara yang mengikutinya dan ia sebagai pemuka baginya. Subhanallah. Maksudnya bila sebut ni adalah kepala segala perkara. Kalau kita sebut ketua keluarga, memang suami, bapa. Tapi bila sebut keluarga, tapi kalau sebut tentang nyawa, contoh ketua keluarga ya, tapi soalannya nyawa sebuah keluarga itu terletak pada ibu. Maksudnya di sini kalaulah ibu itu, Masya Allah, ibu itu jaga solat, insya Allah seluruh anak-anak akan jaga solat. Walaupun mungkin kalau bapa tu tak solat, anak tetap akan jaga solat. Berbeza, ini di antara kajian yang berbeza. Kalau seorang bapa yang jaga solat tapi ibu ni tak solat, anak-anak akan mudah terpengaruh dengan ibu. Kalau ibu ni akhlak dia baik dan dia didik anak subhanallah dengan baik, insya-Allah anak akan jadi baik. Tapi kalau ibu akhlak buruk, anak cenderung kepada ibu ni. Masuk kecenderungan ibu ni sangat kuat berbanding kecenderungan pada bapa, sebab dalam bab mendidik, dalam bab kedekatan hati, kedekatan semua ni, ia dekat dengan ibu. Allah beri kelebihan seorang ibu ni lembut.
lembut, penyayang dan sebagainya, memahami. Bukan kata lelaki tak memahami, tak. Lelaki Allah ciptakan dia tu kuat, qawi. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Lelaki ni lebih kuat. Dia teguh dari sudut akal, pendirian dia teguh. Dia kuat dari sudut fizikal ni, cari rezeki dan sebagainya. Kuat untuk menghadapi ujian-ujian dan cabaran. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebab itu antarakan kata-kata guru kita Ustaz Fahrul Joy kan, dia sebut cuaca rumah tangga ditentukan oleh cuaca seorang isteri. Kalau isteri tu ribut hari tu, ributlah seluruh rumah. Kalau isteri tu petih lah seluruh rumah. Kalau isteri tu ceria hari tu cuaca dia, maka cerialah rumah tangga hari tu. Subhanallah. Tapi kalau ibu ni masam muka, masam je, bapa ceria, rumah tangga tetap maksudnya dalam keadaan yang capur. Tak tahu nak gembira ke nak ceria. Sebab mak ni masam, bagi dapur masam, duduk kawan tamu masak contoh. Tapi kalau mak ceria, subhanallah, dia akan mempengaruhi cuaca rumah tangga. Tetapi Ustaz Fahrul sebut, kalau cuaca rumah tangga ditentukan oleh cuaca seorang isteri, tapi cuaca seorang isteri pula ditentukan oleh seorang suami. Subhanallah. Jadi suami yang bijak, untuk dia melahirkan anak-anak yang bijak, cukup dengan dia membijakkan isteri dia. Beri ilmu, beri teguran, beri rangsangan, beri sokongan, beri buku, buku Ustazah Asma, buku siapa-siapa lah kan. Maksudnya, sebab bila dia jadikan isterinya seorang yang berilmu, insya-Allah seorang ibu yang berilmu, dia akan pastikan anak-anak berilmu. Kalau kita tengok kan, kalau seorang ibu ni suka bersolek, anak-anak akan mengikuti suka bersolek juga. Kalau ibu ni suka shopping, anak-anak akan suka menyoping juga. Ibu ni suka mengumpat, anak pun sukalah mengumpat juga. Kalau ibu ni suka buang masa, anak pun suka buang masa. Tapi kalau ibu ni suka baca Quran, anak pun akan ikut baca Quran. Ibu suka solat di awal waktu. 10 minit sebelum masuk waktu dah ready dah. Anak pun akan ikut sama. Subhanallah, Allahu Akbar. Maka seorang bapa, seorang suami yang bijak, dia akan mendidik isterinya dengan bersungguh-sungguh, dengan sabar. Bukan tegur ini nak suruh berubah terus. Sebab Rasulullah SAW berpesan dalam hadisnya, berhati-hati kamu dalam mendidik isteri, mendidik wanita kamu, mendidik isteri-isteri kamu. Berhati-hati. Kerana wanita ni ibarat tulang yang bengkok. Kalau kamu keras dengannya, kamu berkeras, berkasar, maka ia akan patah. Tapi berlembutlah, ia akan dilenturkan. Maksudnya, kena sabar dalam mendidik isteri. Sampailah isteri itu boleh jadi ibu yang baik kepada anak-anak. Kalau tak ada anak, kepada anak saudara, kepada anak murid, kepada orang lain dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi, ibu ni bila kita sebut, dia punca sumber kebaikan, sumberlah punca semua. Sebab tu kita sebut ibu negara, bukan bapa negara. Ibu negeri, bukan bapa negeri. Ibu apa lagi? Ibu kunyit, ibu jari. Tak panggil bapak jari kan, tak ada lah ni ibu jari, ni mak jari, ni abang jari, ni kakak jari, ni adik jari, dah. Tapi kita panggil ibu jari. Yang lain tu jari terunjuk, siang bapak, tak ada dah ni. Subhanallah. Jadi macam-macam lah ibu. Jadi subhanallah, Allahu Akbar. Kita sambung sikit lagi. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abu Hurairah dari Nabi SAW bahawa beliau berkata tentang Ummul Quran, hiya Ummul Quran wa hiya sab'ul masani wa hiya al-Quranul Azim. Itu sabda Nabi SAW. Subhanallah. Keutamaan surah Al-Fatihah. Okey, tak sempat ni kita nak baca ni. Keutamaan surah Al-Fatihah, kelebihan dia. Tapi saya nak sambung penutupnya, insya-Allah sangat terbelahak lah pula, tapi tak boleh minum air kan. Okey. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Okey, insya-Allah sikit saja. Saya nak berkongsi juga tafsiran ataupun tadabbur by Tok Guru Abdul Aziz bab bismillah. Bismillah ayat pertama surah Al-Fatihah. Kita tahu bismillah sahaja. InsyaAllah hari ni kita boleh bismillah saja pun dah besar sangat dah. Banyak dah ilmu yang tergandung dalam perkataan bismillah. InsyaAllah sama-sama kita perhatikan. Saya masa baca bab bismillah ni saja saya ulang banyak kali. Dah baca ulang lagi, dah baca ulang lagi. Lagi ulang lagi banyak dapat tambahan-tambahan ilmu yang lain. Dan saya rasa macam ya Allah indahnya cara penerangan Tok Guru kita.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga dengan bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Kasihan Belas. Bismillah dengan nama Allah. Pertamanya, Allah itu ada walaupun tidak nampak. Namun benda yang tidak nampak ditengok itu serupa juga dengan syaitan dan malaikat. Kita tidak nampak, Allah pun kita tidak nampak dan tidak nampak untuk ditengok. Tetapi walaupun tidak nampak, dia memang ada. Allah ada, syaitan ada, malaikat ada dan sebagainya. Yang kedua, pertama, bila sebut dengan nama Allah, kita kena yakin terlebih dahulu Allah itu wujud. Okay. Yang kedua, para hadirin semua, dalam pengajian sastra Arab yang dipanggil Nahu Arab. Nahu Arab. Kalau dalam bahasa Inggeris, grammar. Kalau bahasa kita, tata bahasa lah. Ba. Okey, sekarang bila kita pergi kepada kalimah Bismillahirrahmanirrahim, huruf pertama huruf apa tuan-tuan puan-puan? Huruf ba. Jadi sekarang kita nak berbincang tentang perkataan huruf ba tu. Okey, dalam pengajian sastra Arab yang dipanggil Nahu Arab, ba ini dipanggil sebagai huruf. Okey. Orang belajar bahasa Arab, mula-mula start, Tugu akan ajar 3 perkara basic. Orang hendak belajar bahasa Arab, dalam bahasa lain pun begitu juga. Pertama, di atas dunia ini ada benda orang panggil ismun. Isim. Isim ni nama. Yang kedua, orang panggil fi'il. Fi'il ni, yang isim tadi tu kata nama. Fi'il pula yang kita sebut kata perbuatan. Fi'lun. Dan ketiganya adalah harfun. Huruf. 3 perkara ini diajar sebagai permulaan belajar Nahwu dan sastra Arab. Sama juga sebenarnya kita belajar bahasa Melayu. Kita ada kata nama, kita ada kata kerja dan kita ada kata sendi. Betul kan? Contohnya asma makan durian. Asma kata nama, makan kata kerja. Durian kata nama balik. Tapi kalau nak letak kata sendi, asma makan nasi dengan tempoyak. Macam tu. Jadi asma kata nama, makan kata kerja dengan kata sendi, tempoyak kata nama. Macam itulah kan, belajar sikit. Okey, jadi bahasa Arab pun dia ada isim, kata nama, fi'lun, kata kerja, kemudian kita sebut sebagai harfun. Okey, subhanallah. Sambung sikit lagi, harap boleh ya. Isim bermaknanya perkataan-perkataan yang berbentuk nama seperti rumah, jalan, air, nasi, buah durian dan kereta. Semuanya ini benda-benda nama. Benda-benda nama begini orang panggil isim dalam bahasa Arab. Yang keduanya jenis perbuatan. Contohnya makan. Makan itu satu jenis perbuatan. Perbuatan orang jamah dengan tangan dan suap ke mulut itu orang panggil makan. Perkataan makan ini orang panggil fi'il iaitu perbuatan. Makan, tidur, bangun, menulis, berjalan, tengok, mendengar, turun dan naik. Semua perbuatan ini dipanggil fi'il dalam bahasa Arab. Mak Saleh panggil verb. Isim pula kita panggil nouns. Memang saya baca je ni. Apa yang Teguh tulis ni. Mak Saleh panggil verb. Isim pula kita panggil nouns. Betul lah tu. Kedua ini baik isim baik fi'il, ia boleh berdiri sendiri. Ia boleh ada sendiri dan tidak perlu berekek. Tu bahasa Kelantan tu, tak perlu berekek. Maksud berekek tak perlu berangkai. Tak perlu berangkai. Maksud boleh berdiri sendiri. Kalaulah kita sebut makan. Boleh faham tak tuan-tuan puan-puan? Kalau saya sebut, kalau kita mak panggil lah. Makan. Memang kita faham dah. Maksudnya mak panggil makan. Bukannya mak kita panggil anak-anak kita, datanglah makan sekalian, datang kemari untuk makan, tak perlu. Kadang satu patah perkataan je. Makan. Oh dah faham dah tu, semua mari. Tak perlulah buat ayat lengkap. Sila datang untuk makan semuanya, tak perlu. Okey, subhanallah. Maksudnya boleh berdiri sendiri. Ia tak perlu berekek dengan perkataan lain. Makan, kita boleh sebut makan. Tidak perlu guna perkataan lain sebelum perkataan makan. Kerana perbuatan dan nama ini, ia boleh berdiri dengan sendiri. Tetapi yang satu lagi, dipanggil haraf. Sama juga dengan perbuatan pun boleh berdiri sendiri. Contoh, nama pun boleh berdiri sendiri. Tapi yang satu lagi dipanggil haraf. Haraf ini sejenis perkataan yang tidak boleh bersendirian. Ia mesti berangkai dengan perkataan yang lain. Sama ada benda lain itu ada di depan mata ataupun tidak ada. Kalau ada depan mata, nasib baik ada. Tapi kalau tidak ada pun, kita kena usaha juga supaya jadi ada. Termasuklah huruf ba dalam bismillah ini. Orang Melayu panggil dengan. Perkataan dengan ini kita pun reti. Tidak boleh hendak tubik keluar dari mulut selalu teruk. Kerana kena ada perkataan lain sebelum itu. Contohlah saya cakap macam ni pada tuan-tuan puan sekalian.
dengan tempoyak. Orang pun akan kata, apa dia Ustazah? Dengan tempoyak. Ya, apa dia dengan tempoyak? Oh, saya makan dengan tempoyak. Ataupun kita tiba-tiba je cakap dengan motor. Apa dia dengan motor? Saya datang dengan motor. Maksudnya, dengan ni, huruf ba ni, Masya Allah. Ba di sini, pada kalimah Bismillahirrahmanirrahim, ba di sini maksud dia dengan. Tetapi cuba kita lihat, Allah letakkan kalimah dengan, perkataan dengan ini di depan, di permulaan ayat. Kalau kita bercakap, kita letak perkataan dengan di depan, ayat tergantung namanya. Ayat yang tak sempurna, ayat tergantung. Tiba-tiba dengan bersungguh-sungguh. Orang pun terpinga-pinga. Apa dia tiba-tiba dengan bersungguh-sungguh? Kita kata, kita kena solat dengan bersungguh-sungguh. Baca Quran dengan bersungguh-sungguh. Mesti ada. Tetapi cuba kita lihat hikmah Allah memulakan perkataan bismillah dengan kata sendi dengan. Dikosongkan depan. Apa depan tu? Okey, mari kita tengok. Okey, Tok Guru sebut di sini. Contohnya, datang dengan motorkar. Makan dengan tangan. Tulis dengan komputer. Perkataan dengan ini adalah sejenis perkataan yang tidak boleh bersendirian kalau tidak berangkai dengan perkataan lain terlebih dahulu. Sekarang ini Allah Ta'ala guna perkataan bi, maknanya dengan. Tiba-tiba tidak ada perkataan sebelum bi. Belah mana? Tu Guru sebut. Belah mana? Ataupun bagaimana perkataan keluar dengan nama Allah terus sebelum daripada huruf ba ini. Sepatutnya kena ada perkataan lain tetapi Allah Ta'ala tidak sebut perkataan itu. Masya Allah. Maksudnya terus bermula dengan perkataan sendi, dengan. Jadi soalannya Allah rahsiakan perkataan sebelum. Allah tidak sebut perkataan sebelum. Alim ulama kita ataupun ahli-ahli bahasa kita yang orang panggil nahwiyin ataupun ahli nahwu, mereka tulis abda'u bismillahirrahmanirrahim. Saya mula dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan yang Maha Pengasihani. Barulah perkataan dengan itu dikira berguna kerana perkataan dengan tidak boleh bersendirian. Kecuali ia kena bertali dan bersangkut dengan perkataan lain. Perkataan yang paling mudah kita cari ialah saya mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Okey, maksudnya ahli nahwu kata kalimah Bismillahirrahmanirrahim kalau dari sudut bahasa, pakar bahasa ni, dari sudut bahasa Arab, dia nak jadi ayat yang sempurna, dia kena ada perkataan lain sebelum Bismillah. Contohnya, ahli nahwu sebut abda'u, saya memulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Barulah ayat itu ayat lengkap. Maksudnya kalau kita belajar bahasa Arab, kalaulah kita suruh pelajar kita buat ayat dalam bahasa Arab, kalau dia mula dengan dulu, maksudnya tak lengkap ayat tu. Dia mesti, mananya kenapa mula dengan huruf terus? Mananya kata kerja sebelum tu? Contohnya. Tetapi ia berlaku, bila berlaku di dalam Al-Quran, dia mengandungi hikmah rahsia yang sangat hebat. Antaranya, soalnya kenapa Allah Ta'ala tidak bawa perkataan lain terlebih dahulu sebelum daripada huruf ba, bagi membolehkan manusia di muka bumi ini faham bahawa nama Allah ini dimulakan dengan itu dan dengan ini. Jawabnya adalah kerana Allah Ta'ala hendak manusia sendiri yang letak sendiri bubuh perkataan. Bubuh ni letak perkataan itu di segenap kerja dia. Kalau Allah Ta'ala sebut sebelum daripada Bismillahirrahmanirrahim perkataan lain misalnya, subhanallah. Maksudnya di sini antara hikmah dia, hikmah begitu banyak. Tapi di antaranya adalah Allah ingin kita meletakkan sendiri kata kerja di hadapan tersebut. Kita yang letak sendiri. Sebab contohnya yang Tok Guru tulis kat sini ni, saya bacakan ni. Antaranya, bukan Tok Guru tulis, Tok Guru cakap tapi penulis ni tuliskan semula apa yang Tok Guru cakap. Aqra'u bismillah. Saya membaca dengan nama Allah. Itu kalau nak baca buku. Akulu bismillah. Saya makan dengan nama Allah. Anamu bismillah. Saya tidur dengan nama Allah. Aktubu bismillah. Saya tulis dengan nama Allah. Maksudnya, kalaulah kita ni, kalau kita nak jadi macam nak lengkap lah, kita letak kata kerja depan. Namun, Allah mempermudahkan bagi kita. Kalau kita nak sebut semua payah. Tiba-tiba nak jemur kain, sahaja aku jemur kain bismillahirrahmanirrahim. Saja aku, maksudnya aku jemur kain dengan nama Allah. Pergi ke dapur pula, saja aku masak bismillahirrahmanirrahim. Nak jalan pula, saja aku nak berjalan, nak turun tangga dengan bismillahirrahmanirrahim. Bila nak makan, saya nak makan dengan nama Allah. Dikosongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup kalau
perbuatan tersebut diniatkan saja. Maksudnya dengan kita sebut je kalimah itu, automatik perbuatan itu dicatat sebagai ibadah. Yang kita sebut ibadah umum. Apa-apa ibadah, apa-apa perbuatan dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, makan ke, tidur ke, berjalan ke, turun tangga ke, jemur kain ke, lipat kain ke, basuh pinggan ke, menyapu ke, apa perbuatan dimulakan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim terus dicatat sebagai pahala ibadah. Allahu Akbar. Jadi kalau kita sambung ni, kalau Allah Ta'ala sendiri sebut begitu, boleh tahanlah juga sebutlah hendak memenuhi hajat manusia sejak umur sekarang sampai ke mati, beribu juta perkataan manusia buat. Yang mana Tuhan sebut, kita mulakan dengan yang disebut, yang mana Tuhan tidak sebut, kita hendak buat macam mana, ya atau tidak. Oleh kerana Allah Ta'ala hendak daripada segenap kerja manusia itu mesti dimulakan dengan nama Allah, maka Allah tidak perlu sebut perkataan itu. Tetapi manusia sendirilah yang kena sebut. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi, kesimpulannya, Masya Allah, apabila contohkan kita nak ambil telefon, Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya, kita seolahnya niatnya adalah aku ambil telefon dengan nama Allah. Lepas tu kita pun Bismillah. Kalau tak mampu nak sebut penuh Bismillahirrahmanirrahim, kita sebut Bismillah saja pun dah memadai. Muslimin-muslimat sekalian, Bismillah saja pun dah memadai, tapi lebih baik kalau sebut sempurna. Contoh nak buka telefon kan, tekan Bismillah. Bila kita sebut nama Allah nak buka telefon, insya-Allah dia akan jadi guide kita. Dia akan menghalang kita daripada apa? Daripada melihat benda-benda yang buruk, benda sia-sia. Sebab kita nak buka telefon, kita buka Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita tengok ada post yang tak molek, kita pun tak adalah jadi tak molek juga. Kita nampak ada orang yang kita tak suka, tak adalah kita jadi kutuk, mengumpat, mengata, menghina, mengeji, menjatuhkan dan sebagainya. Jadi bila buka telefon ni, dia ada peluang dosa, ada peluang pahala. Jadi kita mula dengan Bismillah. Allahu Akbar. Buat apa-apa Bismillah. Maksudnya soalannya kita nak berjalan, kita tak sebut aku nak berjalan dengan nama Allah. Tak. Tapi Bismillah. Soalannya kita nak kata aku berjalan ni dengan nama Allah. Akhirnya subhanallah kita mulakan sesuatu semuanya dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kelebihannya antara hikmahnya. Allah memulakan perkataan Bismillahirrahmanirrahim dengan kata sendi, perkataan dengan. Supaya kita boleh isi segala perbuatan tu di hadapan. Subhanallah. Okey, kita tengok sedikit lagi penjelasan Tok Guru. Apa sahaja yang manusia buat, Allah Ta'ala hendak semua perbuatan manusia mesti dimulakan dengan Bismillah. Supaya segala gerak-gerik manusia di muka bumi sebagai hamba aku ini, aku hendak tengok kamu mula dengan nama aku. Makan, minum, tidur, bangun, hendak bercakap dan hendak apa semua sekali, sebut Bismillah belaka. Maksudnya antara hikmahnya Tok Guru sebut ialah, soalannya Allah kata, aku nak melihat hamba-Ku ini kalau nak mula sesuatu mesti sebut dengan nama aku, dengan aku. Jadi Bismillah dengan nama Allah, dengan nama Allah. Dengan cara begitu maka Allah Ta'ala hendak bubuh sendiri perkataan itu memang satu perkara yang menyusahkan kita. Takkanlah Tuhan hendak bubuh segala jenis gerak kerja kita. Gerak kerja kita terlalu banyak di atas muka dunia ini, ratus ribu juta sehari. Sehari-hari hidup kita sejak pukul 6 pagi sampai pukul 6 petang, kalau kita catat sendiri dalam buku, kita boleh tengoklah berapa banyak. Bercakap dengan orang, pulas steering kereta, turun ke ruang tanah, rombok, urai tali lembu, mandikan lembu, mandi panggil isteri. Kalau hendak tulis kerja kita atas dunia ni sejak pagi ke hari gelap, sehari cukuplah. Entah berapa ratus kali, puluh ribu, ratus ribu perkara yang kita buat, yang semua sekali sepatutnya kita mula dengan Bismillah belaka. Tetapi pada hadirin semua, oleh sebab kita semua manusia ini terlalu banyak, maka oleh sebab kerja kita manusia ini terlalu banyak, maka Tuhan buang perkataan yang sebelum. Orang panggil muta'allaq. Tuhan buang perkataan muta'allaq dan bubuh huruf ba sahaja. Manusia sendiri pandai-pandailah sangkut perkataan yang sebelum Bismillah itu dengan perkataan-perkataan yang tertentu. Subhanallah. Jadi kesimpulannya, Bismillah dengan nama Allah maknanya saya menulis dengan nama Allah, saya membaca dengan nama Allah, saya tidur dengan nama Allah, saya bangun dengan nama Allah, saya makan, saya minum, saya angkat telefon, saya letak telefon, semua sekali dengan nama Allah belaka. Dengan cara itu Tuhan mahu manusia tidak terpedaya lagi dengan gangguan syaitan. Kerana sikit-sikit kita baca Bismillah, sikit-sikit baca Bismillah. Sebab itu alim ulama kita tulis bahawa Bismillah ini sunat dibaca sebelum daripada apa sahaja kerja yang kita buat. Sunat untuk membaca perkataan Bismillah untuk setiap perbuatan kita.
Jadi syaitan pun tak boleh ganggu. Tuhan mahu manusia tidak terpedaya lagi dengan gangguan syaitan. Kerana sikit-sikit baca bismillah. Syaitan ni nak kacau kita pun tak boleh. Sebab sikit-sikit dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah. Akhirnya setiap perbuatan kita Allah akan jaga keikhlasan. Allah akan terima. Sebab kita buat kerana Allah. Kita buat dengan nama Allah. Jadi insya-Allah Allah akan terima. Tapi kalau kita buat kerana nafsu, kerana manusia, kerana keinginan kita pada harta, kita keluar kerja tu rupanya bukan kerana Allah, tapi kerana kita sendiri memang nak harta tu, nak hidup senang, nak beli tu, nak beli ni. Bukan Allah larang untuk kita beli semua tu, tapi biarlah kita buat kerana Allah. Mudah-mudahan barang yang kita beli itu mendekatkan kita kepada Allah, bukannya menjarakkan hubungan kita dengan Allah. Okey, sambung sikit lagi. Apa-apa saja sebut bismillah. Dengan bismillah terlalu banyak kita sebut, Tuhan mahu kita terpengaruh dengan ucapan bismillah dan terheret sama kepada Allah. Sebab itu tidak timbul masalah maksiat. Antaranya lagi hikmah, bila selalu sebut bismillah, kita akan selamat daripada maksiat. Kenapa? Orang mukmin tidak akan buat maksiat. Bila dia kata bismillah, takkanlah kita tengok selipar orang cantik, kita pun kata bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita pakai selipar orang. Maksudnya lah kalau pergi masjid, tengok ada selipar cantik berjenama pula, kita tahu selipar tu mahal, kita takkan sebut bismillahirrahmanirrahim, lepas tu kita ambil selipar orang tu. Kita takkan. Maksudnya bila sebut bismillah selalu ni, kita tak akan mencuri, kita tak akan ambil hak orang. Itu tak akan berlaku. Yang tidak jadi itulah kerana Allah Ta'ala mahukan. Tidak jadi hendak mencuri kerana apa? Kerana mulut diajar dengan bismillah. Dah dibiasakan dalam perkataan bismillah. Tidak jadi hendak isap rokok kerana bismillah. Ada jugakah orang yang baca bismillah masa hendak isap rokok? Tu guru tanya. Ada tak? Ada tak orang bila nak isap, ada tak orang bila nak isap rokok dia mula dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada. Ini orang panggil hikmah yang terselindung, yang terlalu penting dan terlalu besar. Segala-gala kerja manusia ini berkisar di atas titik yang berpaksi kepada yang satu, iaitu nama Allah. Bila semua sekali berkisar atas nama Allah, maka Tuhan mahu tidak akan timbul manusia ini buat maksiat atau buat dosa, walaupun macam mana kecil dosa sekalipun, asalkan dosa manusia tidak jadi hendak buat. Kerana apa? Disekat dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebab itulah di mana-mana pun kita diminta sebut nama Allah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu zukurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, untuk bersyukur kepada Allah, ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kamu kepadanya pada waktu pagi dan petang. Surah Al-Ahzab. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan, perasan atau tidak? Saya baru sedar sekarang ni, saat ni saya baru perasan ni. Apa yang tuan-tuan puan perasan? Kita kalau baca ayat ni, firman Allah ni kan, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan dan sebutan yang sebanyak-banyaknya. Kalau saya sebelum ni kan, saya terbayang apa? Oh, zikirlah sebanyak-banyaknya. Maksudnya zikir subhanallah banyak-banyak, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, selawat, lepas tu ingat Allah, solat banyak-banyak, baca Quran. Soalannya itulah. Jarang kita nak masukkan perkataan bismillah tu termasuk zikir. Masya Allah. Jadi bila kita mulakan apa-apa pekerjaan, bismillah. Nak ambil barang, bismillah. Nak letak barang, bismillah. Nak membayar, beli makanan, nak bayar, bismillah. Maksudnya soalannya hidup kita ni sentiasa dengan nama Allah. Okey, kalaulah kita kata kita nak makan nak, sekali je kita sebut bismillah. Bukannya setiap kali suap bismillah, 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 bismillah. Tak, permulaan je. Suka Sofwan tengok Umi. Okey, bismillah. Awal. Tapi sepanjang perbuatan kita tu, umpama kita ingat Allah. Masya Allah. Umpama kita ingat dan sebut Allah sebanyak-banyaknya. Kalau kita nak berjalan, permulaan nak berjalan tu je, nak start kereta je bismillah. Bukan sepanjang berjalan bismillah, bismillah. Tapi bila kita dah memulakan sesuatu dengan bismillah, dengan nama Allah, perjalanan kita tu umpama kita zikrullah. Sebab kita melakukan perjalanan itu dengan nama Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Ilmu yang sangat mahal, yang sangat berharga insya-Allah. Selepas ini kita memperbanyakkan mengucap kalimah bismillah. Sebab kita ada banyak pekerjaan, lagi-lagi banyak kerja kita buat, lagi banyak bismillah yang kita sebut. Maksudnya itu juga salah satu cara yang terkandung di dalam firman Allah, perintah Allah ini, wahai orang beriman,
Ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyaknya. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya ni kalau nak baca muslimin-muslimat sekalian, tengok. Bismillah saja, Tok Guru kita. Tengok, panjang lagi bab bismillah ni. Bismillah saja ni baru ni. Subhanallah. Tak habis lagi. Penerangan tentang bismillah. Penerangan tentang bismillahirrahmanirrahim. Sebab itu, Tok Guru ni Abdul Aziz Nikmat, arwah Tok Guru kita ni, ulama yang diiktiraf peringkat dunia. Peringkat dunia. Peringkat dunia. Arwah Tok Guru kita juga meninggal pada bulan Ramadan, pada hari Jumaat, subhanallah. Peringkat dunia, para ulama dunia, nombor 1 pun yang ada pada saat hidup Tok Guru pun datang jumpa Nabi, minta maaf, datang jumpa Tok Guru, datang untuk ambil barakah dan sebagainya, ambil ilmu, berkongsi ilmu, melakukan penghormatan, subhanallah. Jadi ni antara ilmu yang sangat mahal lah. Buku ni jual harga dia, saya tak ingat lah harga berapa, RM20 tak silap, RM20 ke berapa ke, RM20 ke RM30 tak lebih lah, lebih kurang. Tapi ilmu yang terkandung sangat mahal, yang boleh menyelamatkan kita daripada tersesat hidup di dunia. Bayangkan kalimah bismillahirrahmanirrahim, Tok Guru kita, dia tafsirkan, dia tadabbur, penerangannya adalah untuk diamalkan. Itu antara kelebihan yang Allah kurniakan kepada Tok Guru ni Abdul Aziz. Maksudnya, dan ada orang pakar tafsir, dia menafsirkan untuk kita faham, untuk kita menghayati. Ya, betul, itu pun penting. Dan kelebihan Tok Guru pula bukan setakat menghayati tapi boleh terus beramal, subhanallah. Mempermudahkan kita nampak macam mana nak beramal, macam mana nak faham dalam kehidupan seharian. Jadi bukan sekadar menafsirkan tentang kalimah bismillahirrahmanirrahim, pengertian Ar-Rahman-Ar-Rahim, tapi bagaimana kita nak menterjemahkan perkataan bismillahirrahmanirrahim dalam kehidupan seharian. Jadi Masya Allah, sebagai penutup, ni penutup betul-betul ni. Ustazah ni apa kali nak penutup kan? Ini saya baca dalam kitab yang lain tentang bismillahirrahmanirrahim, perkataan bismillah. Bila kita sebut bismillah dengan nama Allah, contohkan, dengan nama Allah, bismillah kita makan. Ia membawa juga maksud kerana Allah. Maksudnya kita makan ni dengan yang Allah berikan, kaki ni maka aku boleh berjalan. Dengan nama Allah, dengan nikmat berjalan ini aku boleh berjalan. Kemudian kita duduk terlentang, nak tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan nama Allah. Dengan nikmat daripada Allah aku boleh tidur. Soalannya setiap kali kita ucap bismillahirrahmanirrahim, kita sedang mengiktiraf nikmat yang Allah beri. Sebab kita memang tak akan mampu untuk makan melainkan dengan izin Allah. Ada orang tak mampu angkat tangan, orang kena suap. Ada orang tak mampu untuk berjalan, orang kena tolak, orang kena angkut sebagainya. Jadi setiap kali kita sebut bismillahirrahmanirrahim, satu, kita memulakan dengan nama Allah. Kedua, itu adalah satu ayat, satu perkataan sebagai tanda syukur kepada Allah. Soalannya bismillah dengan nama Allah, masa aku bersyukur ya Allah aku boleh makan. Tapi ayat tu panjang kalau kita nak sebut. Bila tidur ya Allah bersyukur ya Allah boleh makan, boleh tidur. Ya Allah bersyukur boleh bayar. Ya Allah bersyukur boleh sapu. Ya Allah bersyukur boleh jemur kain. Ya Allah bersyukur boleh baca buku. Jadi kalau nak sebut ayat tu panjang, tapi dengan mengucap kalimah bismillah dengan nama Allah, soalannya kita mengiktiraf. Aku makan ni kerana Allah. Allah beri aku makan. Kita terus buat apa semua tu dengan mengiktiraf itu datangnya daripada Allah. Jadi automatik dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim, kita memulakan sesuatu dengan nama Allah, dapat perlindungan daripada Allah, dapat pertolongan Allah, selamat tipu daya syaitan, selamat daripada melakukan maksiat, banyaklah kelebihannya. Dan masih sama juga, kita dapat apa? Dapat menjadi hamba Allah bersyukur. Maksudnya setiap kali kita buat dengan rasa syukur. Subhanallah. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, pasti aku akan tambah rizki nikmat ke atasmu. Allah Akbar. Jadi bila kita makan bismillah, nanti Allah akan tambah lagi rizki. Bila kita buat kerja, bismillah. Bila kita berjalan, bismillah. Kita bayar barang kita beli, bismillah. Setiap kali itu kita bayar dengan rasa syukur dengan nama Allah, automatik ketika itu juga Allah menjawab, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pasti aku akan tambah nikmat. Jadi subhanallah, muslimin-muslimat sekalian, mudah-mudahan bermanfaat perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah, menjadi seorang ibu, isteri, suami, bapa, anak ataupun manusia
umat Islam, muslimin, mukminin, muttaqin yang sentiasa beramal dengan bismillah, insya-Allah. Pasti kita buat apa kerjaan dengan bismillah, bismillah, bismillah. InsyaAllah pekerjaan kita akan lancar, dipermudahkan oleh Allah sebab kita minta pertolongan dengan Allah, Allah pasti akan menolong kita. Kalau tak minta tolong, tak sebut nama Allah, macam mana Allah nak tolong kita? Seolahnya kita boleh buat kerja sendiri. Kita boleh settle sendiri. Kita tak perlu pun Allah. Tapi bila sebut nama Allah, menunjukkan kita ni sangat bergantung pada Allah. Sangat mengharap pada Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya mohon maaf salah dan silap. Apa yang saya sampaikan mungkin ada kesilapan, tidak tepat dan sebagainya, tidak memenuhi kehendak ataupun matlamat penganjur, dan inilah yang Allah izinkan, mudah-mudahan ada manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Dan sekali lagi marilah sama-sama kita menyalurkan sumbangan sedekah infak kita kepada Masjid Al-Azhar Kuis. Mudah-mudahan dengan itu menjadi saksi, menjadi junnah, ataupun Nabi sebut sedekatun junnah, sedekah itu adalah perisai daripada api neraka. Soalnya setiap kali kita hulurkan duit RM10, RM20, RM50, RM100 tu sebenarnya kita sedang membeli perisai kita. Lagi banyak kita beri, lagi kerap, lagi besar perisai kita yang selamatkan kita daripada api neraka Allah. Kalau di akhirat kelak contohnya ada sesuatu perkara yang menyebabkan untuk masuk ke dalam neraka, perisai pertama gugur. Tapi ada banyak lagi perisai, ada banyak lagi perisai. Kalau adalah suatu benda yang menyebabkan capan neraka ada dosa, ada perisai, ada perisai. Tapi kalau kuranglah sedekah kita, masa kuranglah perisai kita. Pokoknya kita ada banyak perisai, tebal perisai kita. Akhirnya kita selamat tu daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti biasa, kepada sesiapa yang ingin menyumbang sambil membeli kurma Maryami. Kurma Maryami, subhanallah, untuk sahabat iCare. Ini adalah pertubuhan yang kami sama-sama, bukan saya seorang ramai. Saya sikit saja. Yang buat kerja lebih teruk adalah yang di belakang. Aktivis. Hari-hari tuan-tuan, puan-puan, muslimin-muslimat sekalian. Ribu kita, setiap hari ribu. Maksudnya kita seluruh Malaysia. Orang susah, orang miskin, orang yang lapar, yang perlukan katil, yang perlukan tilam. Macam-macamlah bentuk. Apa sumbangan yang diperlukan, kita usahakan beri sebanyaknya di bulan Ramadan, dan kita rasa seronok, kita rasa gembira sangat. Sebab bulan Ramadan kita tahu bulan kita dituntut untuk memperbanyakkan sedekah. Jadi kita manfaatkan sungguh-sungguh bulan Ramadan ni, cari seramai-ramai orang miskin. Walaupun ada orang kata, kenapa nak dicari-cari orang miskin tu? Dia tak ni, Allahu Akbar. Sebab apa? Kita tahu kita nak mengejar pahala sebanyak-banyaknya. Kadang ada orang miskin ni yang meminta, ada yang tak meminta. Hidup susah, kering, kering, tak ada apa nak makan tapi tak meminta. Jadi bila orang kita ni, wakil-wakil kita sahabat kes Malaysia ni pergi jejak, kita jumpa macam-macam kes. Macam-macam yang terbiar, orang tua duduk seorang-seorang dekat rumah, yang dah berkulat, katik tilamnya apa tak nampak rupa, kita tukar wakil-wakil kita pergi bersihkan rumah orang-orang tua yang terbiar duduk seorang-seorang dan sebagainya. Bahkan baru-baru ni adalah aktivis kami, subhanallah, saya tak ingat di Johor, subhanallah. Dalam proses dia pergi bawa pindah sebuah keluarga yang perlu berpindah. Lepas tu sekian beli tilam apa semua, dalam perjalanan dia nak hantar bantuan tu, dah pergi dah berapa kali. Perjalanan tu accident. Berpusing berapa kali, kereta pun rosak teruk juga, dia pun ada pecah muka apa semua, subhanallah. Kita rasa macam, ya Allah, terharunya dengan pengorbanan wakil-wakil kita yang kita sendiri pun tak kenal. Sebab itu wakil sahabat iCare ni ada di seluruh Malaysia, paling kurang dan 70 orang, 60 ke 70 orang. Mereka bergerak sangat aktif dan mereka lakukan dengan sukarela, dengan ikhlas kerana Allah. Kita tak ada bagi upah ke, tak ada bagi gaji, tak ada. Kita cuma bila orang bagi sumbangan, terus jalan. Bagi sumbangan, terus jalan. Subhanallah. Dan antaranya yang kita cuba ni dengan hasil jualan kurma Maryami ni, ia memang masuk kepada akaun sahabat iCare. Kerja-kerja dakwah kita buat. Dan hari ni kita akan bagi bubur lambuk. Memang hari-hari kita bagi makanan berbuka puasa kepada fakir miskin. Setiap negeri semua ada wakil bagi makan fakir miskin yang mereka jaga dan sebagainya. Jadi kita pun dapat pahala bagi makan buka puasa, dan nanti hampir dekat dengan raya bulan Ramadan. Maksudnya kita bagi tu bulan Ramadan, dapat pahala bulan Ramadan lah. Memang kita dah rancang kita nak agihkan daging dan juga ayam. Mungkin ayam lah kita akan agihkan kepada fakir miskin. Dia orang ni memang hari makan telur, makan tempe, makan tahu. Daging tu berapa bulan tak jumpa. Ayam pun berapa bulan tak jumpa. Ikan pun sama. Jadi untuk kita bagi di bulan Ramadan, tinggal 3-4 hari lagi nak Aidilfitri nanti, kita memang akan mengumpulkan sebanyak mungkin. Kita tengok berapa yang kita dapat. Jumlah tu kita dapat, kita akan beli daging, kita beli ayam, kita akan bagi pada fakir miskin yang sekian lama tak merasakan ayam dan daging. Subhanallah, sekarang pun kita ada bagi makanan-makanan tu. Masya Allah. Terima kasih kepada siapa yang menyokong
apa yang setelah sekian lama apa usaha kita bersama. Subhanallah, ini adalah usaha kita bersama umat Islam, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Sekian daripada saya. Sekali lagi mohon maaf. Selamat menyambut Hari Nuzul Quran. Insya-Allah kita ada kalangan ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan bacaan umum kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.